Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salli ala rasulil karim, amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan milik Allah Subhanahu wa taala. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, hari ini kita dapat sama-sama duduk dalam satu majlis. Majlis di mana kita dapat cerita tentang suatu perkara yang sangat-sangat berharga dalam kehidupan kita. Dan inilah perkara yang mana dicari oleh semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Tak kira orang tu beriman pada Allah ataupun tidak beriman kepada Allah, inilah satu-satunya perkara yang mana dicari oleh semua manusia. Yang hari ini kita nak kupaskan. Dan perkara ini perkara yang sangat penting untuk kita membina dalam kehidupan kita. Perkara yang sangat penting untuk kita membina, menghadirkan, mewujudkan perkara ni. Tanpa perkara ni, tuan-tuan milik Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah kehidupan ni jadi hampa. Manusia sibuk mencari sehingga mereka tidak menemukan jawapan untuk perkara tersebut. Di mana ada jawapan untuk persoalan ini? Di mana kebahagiaan rumah tangga membawa kesejahteraan kehidupan dunia akhirat. Kebahagiaan rumah tangga mulanya menjadi masalah dalam kehidupan kita, bermulanya menjadi masalah dalam kehidupan kita ketika mana kita mula berumah tangga. Berumah tangga, mulalah kahwin, ujian mula datang. Tak dinafikan, tuan-tuan, ada yang mana dalam keadaan mereka bujang pun ujian datang kepada kehidupan mereka. Tapi kehidupan orang yang mana dah kahwin, berumah tangga, satu lagi ujian, tambahan ujian, yang mana ketika kita memikul tanggungjawab yang sangat besar. Dan ketika kita memikul tanggungjawab yang sangat besar, semua orang dalam keadaan mereka rasa gembira. Di sebaliknya, tuan-tuan, ketika mana mereka tak alirkan ataupun tak halakan kehidupan mereka mengikut cara hidup Nabi SAW, maka tidak ada kebahagiaan dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Dunia pun mereka gagal, kehidupan akhirat pun mereka akan gagal. Imam Syafi'i rahmatullahi alaih beritahu, saya mendidik anak Imam Syafi'i rahmatullahi alaih, ayah kepada Imam Syafi'i rahmatullahi alaih beritahu, saya mendidik anak saya 40 tahun sebelum kelahiran. Maknanya mereka mula membina kehidupan mereka bukannya waktu saat tersebut, tapi sejak mereka dah mula berfikir, mereka dah mula membina kehidupan mereka. Tapi hari ini, tuan-tuan milik Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita dah mula membesar, kita rasa inilah masa untuk saya enjoy, seronok. Lepas ni tak dapat dah time ni. Tuan-tuan, kebahagiaan yang sebenar ketika mana setiap masa dan keadaan kita mentaati pada perintah Allah dan Rasul, kebahagiaan akan datang. Hari ini manusia tak rasa bahagia bila mana mereka sebenarnya, hakikat sebenar, bila mereka tinggalkan agama Allah. Mereka tinggalkan sunnah Nabi SAW. Seolah-olah dari zahirnya mereka nampak bahagia, tapi tidak ada kebahagiaan. Orang-orang kaya tak bahagia bila tak amal agama. Orang-orang miskin pun sama juga, tak bahagia kalau tak amal ke agama. Orang yang berpendidikan maupun orang yang tidak berpendidikan, orang yang duduk kat bandar maupun duduk kat desa, tuan-tuan, semua orang tidak ada kebahagiaan ketika mereka tak amalkan agama. Dan hari ini kita nak kupas sama-sama berkaitan dengan kebahagiaan rumah tangga. Kebahagiaan rumah tangga. Kebahagiaan rumah tangga ni lah yang kita nak kupas. Kita nak kupas kebahagiaan rumah tangga supaya ada masalah sikit. Kebahagiaan rumah tangga, tuan-tuan, yang membina kesejahteraan dunia akhirat. Tuan-tuan, saya nak bagi satu umpama, satu kisah seorang alim di satu kampung zaman dulu lah kisah ni. Satu orang alim, dia balik daripada masjid untuk nak tarbiyah orang kampung mereka. Jadi dia buat apa? Dia sampai di satu kawasan di bawah cahaya lampu, dia sibuk mencari, tuan-tuan. Sehingga orang yang pertama datang, dia tanya, Syekh cari apa ni? Dia kata, saya cari kunci rumah saya hilang, saya cari kunci rumah saya. Jadi orang kedua pula sampai, orang ketiga sampai, semua orang tolong cari kunci Syekh tersebut, cari kunci rumah Syekh tersebut. Sampailah tahap 9 orang dah terkumpul. Orang ke-10 datang, dia tanya, apa kamu buat ni? Kami cari kunci rumah Syekh ni hilang kat sini. Jadi tanya berapa lama.
tanya berapa lama dan sebagainya. Mereka mencari. Jadi kumpulan tadi pun begitu, kami dah cari hampir 1 jam dah cari ni. Lama dah kami cari ni. Kamu cari lama kunci rumah Syekh ni, tak jumpa dengan 9 orang ni. Akhirnya tuan-tuan, tutup. Akhirnya mereka kata mereka tak jumpa, dah lama cari. Jadi orang ni pun tanya pada Syekh tersebut, Syekh, cuba ingatkan betul-betul, kunci rumah Syekh ni hilang kat mana? Dia kata, oh, kunci rumah saya sebenarnya hilang dekat rumah saya. Kunci rumah hilang kat rumah, cari kat jalan, kenapa? Apa kata Syekh tersebut? Dia kata, rumah saya ni gelap, tak ada lampu. Dekat sini kan ada lampu, cahaya, saya carilah kat sini. Tuan-tuan, macam inilah kehidupan manusia hari ini. Yang mana mereka mencari di tempat yang mereka tidak akan ketemukan kebahagiaan, sampai hari kiamat pun mereka tak akan bertemu kebahagiaan sebenar. Dan mereka cari kebahagiaan ni di tempat yang mereka rasa ada, seolah-olah macam ada cahaya lah, nampak lah. Mencari di harta benda. Mereka cari dekat harta benda, seolah-olah dengan harta benda boleh bawa pada kebahagiaan. Akhirnya mereka kecundang. Kerana apa? Bukan harta yang bawa kebahagiaan. Dalam harta tersebut mereka amalkan agama. Dengan amalan agama tersebut, dengan adanya harta, Allah bagi kebahagiaan. Orang miskin yang tak ada harta pun Allah bagi bahagia bila mana mereka bawa agama dalam kehidupan mereka. Jadi cari kebahagiaan di agama, mereka akan dapat bahagia. Orang rumah tangga pun dapat bahagia, dah berumah tangga, ada pasangan. Orang yang bujang pun dapat bahagia. Jadi hari ini pasangan suami isteri, mereka rasa tak bahagia hari ini. Kahwin dah 20 tahun, kahwin dah 30 tahun, kahwin dah 40 tahun, mereka tak rasa bahagia. Kerana apa? Macam-macam masalah dalam rumah tangga mereka. Masalah ekonomi, masalah macam-macam lah tuan-tuan. Kita jumpa pasangan kita berapa lama dah? 20 tahun jumpa muka yang sama tuan-tuan. Ada yang kata jadi bosan, macam-macam isu yang mereka sampaikan. Bila kita tanya, mereka kata macam-macam isu lah tuan-tuan. Mereka bagi tahu. Jadi yang pertama sekali tuan-tuan, kita kena betulkan niat kita. Bermulanya, niat kita nak kahwin. Bila kita nak kahwin, apa niat kita nak kahwin? Semua perkara ada niat dia. Apa niat kita kahwin? Niat kita kahwin, tuan-tuan, ini kita kena bagi tahu kepada pasangan kita. Macam-macam niat lah kita boleh letak. Semua niat-niat yang baik diterima. Salah satu niatnya ialah bagi tahu pada pasangan kita, saya kahwin dengan kamu, yang mana saya nak jadikan kamu sebagai jambatan untuk saya masuk syurga Allah. Dan kamu jadikan saya sebagai jambatan untuk kamu pijak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita berdua jadi jambatan untuk seluruh umat masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala tanpa menghalangi perjalanan mereka. Tentang bila kita suami nak jadikan isteri kita jadi jambatan masuk syurga Allah, apa yang kita patut buat? Kita kena bina jambatan tu kuat. Kalau nak cakap jambatan yang diguna nak melintasi suatu tempat, tuan, apa kita akan buat? Jambatan ni kena kuat lah tuan-tuan. Kena kuat, kena kukuh, tak rasa takut. Tak adalah ada penghalang-penghalang dekat jambatan. Jadi kita kena betulkan jambatan kita. Baru kita boleh melintasi dengan mudah, pantas, cepat dan selesa. Ada ke siapa-siapa nak lintas jambatan dalam keadaan ada paku, ada duri, ada batu besar, ada pula kiri kanan yang api dan sebagainya, na'udzubillah. Jadi kita nak dalam keadaan yang selamat, cepat, selesa, laju, pantas, tanpa ada sebarang penghalang dalam jambatan kita. Maka suami kena jadikan isteri sebagai jambatan untuk dia pijak jambatan tersebut masuk ke syurga Allah tanpa ada halangan. Apa kata Nabi SAW? Maafum dia tuan-tuan, salah satu dunia cakap si lelaki ni, si suami ni baik, tapi isterinya kata dia tak baik. Kata Nabi SAW begitu, tak baiklah dia. Kalau satu dunia cakap lelaki ni tak baik, isteri dia kata lelaki ni baik, yang mana suami dia baik, maka baiklah dia. Nabi SAW begitu. Maka baik dan buruk seseorang lelaki yang mana bergantung kepada apa kata-kata isteri dia. Kalau isteri dia kata dia baik, baiklah dia, walaupun satu dunia cakap dia jahat. Kalau isteri dia kata dia jahat, walaupun satu dunia cakap dia ni baik ni, orang baik ni, hebat ni orang ni, tapi isterinya bagi tahu tak, dia tak baik, maka tak baiklah dia. Jadi kita sebagai suami tuan-tuan, kita kena bina jambatan kita untuk masuk ke syurga Allah dalam keadaan kuat, sehingga isteri kita kata suami saya ni baik, barulah dia tak jadi penghalang untuk masuk syurga.
Bukan isteri kita, semua mahram kita lah tuan-tuan. Cuma hari ni kita nak cerita berkaitan dengan rumah tangga. Mahram kita siapa? Ibu kita, adik-beradik perempuan kita, anak-anak perempuan kita, isteri kita. Ni 4 golongan yang paling penting sekali. Selain daripada makcik kita, nenek kita, semua lah. Cuma hari ni khusus ingin berkaitan dengan isteri kita. Isteri kita ni, dia lah yang akan bagi. Dia akan bagi tahu, ni suami saya ni baik ni, Masya Allah, mudah nak masuk syurga, tak ada halangan. Jadi hari ni kita tanya pada isteri kita. Tanya, sayang, abang ni baik ke tak baik? Tengok apa kata isteri kita. Biar jawapan tu hari ni kita dapat di dunia sebelum kita berjumpa dengan Allah Ta'ala. Masa tu tuan-tuan jawapan yang real akan datang. Baik tak baik ni bukan kita dapat jawapan daripada mulut, tapi daripada hati mereka akan bagi tahu. Bila ketiadaan suami tuan-tuan, maka isteri ni akan sentiasa menghormati suami dia walaupun ketiadaan suami dia. Dia sentiasa akan mengingati kata-kata suami dia walaupun ketiadaan suami dia. Ada masa kalau lah tuan-tuan kita buat perilaku waktu suami kita ada, kita dengar apa yang suami kita suruh, kita buat apa yang suami kita suruh. Tapi bila suami kita tak ada, kita pun rasa alah suami tak ada tak apa. Kalau suami saya ada ni tak boleh buat ni. Ni suami saya tak ada ni, dia dah keluar station ni, alhamdulillah. Bolehlah buat. Ini bahaya tuan-tuan. Ini bahaya. Sebab kita berlakon. Kita tipu diri kita sebenarnya. Dan suami ni pun rugilah tuan-tuan. Rugi kerana apa? Dia tak dapat nak membina satu insan yang begitu menghormati diri dia. Bukan penghormatan tu kita minta, tapi penghormatan tu kita kena bina. Kita jangan minta penghormatan. Hari ni salah. Hari ni kita cakap isteri kita, awak ni tak menghormati suami, awak tak hormat saya, awak ni awak tak beradab dengan saya. Adab tak adab, hormat tak hormat, bukan kita minta, tapi perkara tu kena hadir sendiri dengan kaedah yang mana apa yang kita tunjukkan role model kepada dia. Jadi benda tu akan datang sendirilah. Hari ni role model kita tak betul. Kalau kita ni tuan-tuan boleh jadikan isteri kita umpama permaisuri, maka isteri kita akan layan kita macam raja. Hari ni kita tak jadikan isteri kita macam permaisuri. Kita jadikan dia apa? Tukang dobi, tukang masak, tukang urut, free, tukang urut free, jadi babysitter. Apa lagi tuan-tuan? Tuan-tuan mulia Allah Subhanahu Wa Taala, isteri ni adalah insan yang Allah Ta'ala hantar dalam kehidupan seorang suami sebagai satu perhiasan. Sebaik-baik perhiasan dunia ni ialah wanita-wanita soleha. Jadi wanita soleha ni Allah Ta'ala hadirkan dalam kehidupan kita menjadi seorang isteri. Maka kita kena jagalah perhiasan tersebut. Macam mana kita jaga perhiasan yang sebenar? Perhiasan sebenar ni macam mana? Contohnya kita jaga gelas kaca. Macam mana kita jaga? Ada kita baling. Tak, kita letak betul-betul, baling pecah kaca. Nak cantum balik tak boleh. Kita akan letak betul-betul sebab kaca mahal. Emas apa kita akan buat? Perhiasan-perhiasan. Kita tak campak sana sini. Kita akan simpan baik-baik. Kita akan lap. Kita akan cantikkan dia. Sentuh pun sentuhan yang lembut, tak kasar. Tapi sebaik-baik perhiasan yang Allah Ta'ala bagi tahu ialah wanita-wanita soleha. Bila mana isteri kita ni lah wanita soleha. Mana lagi wanita soleha? Isteri kita lah wanita soleha. Jadi kita kena layan perhiasan yang Allah bagi kepada kita. Sentuh dalam keadaan lembut. Jangan kita berkasar dengan perhiasan yang Allah hantar pada kita. Jangan kita baling perhiasan. Jangan kita pijak perhiasan. Jangan kita hilangkan penghormatan kepada perhiasan. Hormat perhiasan ni tuan-tuan. Kalau tak pecah dia tuan-tuan, bila pecah susah nak cantum balik. Jadi inilah perhiasan sebaik-baik perhiasan. Ya, yang mana Allah Ta'ala beritahu. Jadi ini perhiasan ni kita kena jaga betul-betul. Kalau kita jaga perhiasan ni betul-betul, maka perhiasan ni akan mengerlip, bercahaya-cahaya, memberikan sinaran sebagai perhiasan yang sebenar. Hari ini perhiasan jadi malap kerana apa? Kita telah jadikan dia tukang dobi, tukang masak. Tuan-tuan, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha beritahu, ketika mana Nabi SAW ada di rumah, maka mudah urusan rumah tangga saya. Nabi Sayyidatina Aisyah beritahu. Kerana apa tuan-tuan? Mudah urusan rumah tangga. Sebab semua urusan rumah tangga Nabi SAW akan buat. Rasulullah masak, Rasulullah basuh kain, Rasulullah bersihkan rumah, Rasulullah akan buat segalanya. Sehingga mudah. Sayyidatina Aisyah berkata, bila Rasulullah ada kat rumah ni, saya rasa Masya Allah, mudah sangat kehidupan dia. Dan bila ketika Rasulullah keluar daripada rumah atas urusan agama, maka saya akan uruskan rumah tangga. Jadi tuan-tuan, wanita ni adalah pembantu kita. Tuan-tuan cuba letak, suami ni pembantu kepada isteri. Kena tak kena ayat je? Suami ni pembantu kepada isteri. Kena? Tak kena.
Yang sebenarnya apa? Isteri adalah pembantu kepada suami. Pembantu ni apa? Dia bantu. Dia bukan tukang buat. Dia bantu. Bantu ni apa? Tuan? Tukang masak, masak. Pembantu tukang masak. Dia siapkan barang. Kalau dekat workshop, mekanik ni dia akan buat kerja. Dia ada pembantu mekanik dia. Dia pembantu, dia akan siapkan spana apa semua. Dekat hospital, doktor ni akan buat kerja. Operation apa semua. Tapi pembantu ni dia akan siapkan semua alat-alat. Bukan dia yang jenuh buat kerja semua, tak. Jadi kat rumah tangga kita jadi terbalik. Suami balik dia nak rehat. Suami balik dia nak rehat. Sebab apa? Semua kerja dah beres. Tak tuan-tuan, suami balik. Sepatutnya kalau ada kerja yang tak selesai, itu adalah kerja kita yang kita kena selesaikan. Ada kerja yang dah selesai, balik-balik, Masya Allah, cantik rumah, bersih. Cakap terima kasih kepada isteri kita, yang mana awak Masya Allah, awak dah banyak bantu dalam kehidupan saya. Peluk dan cium dia, bagi appreciate kepada dia. Kita puji dia, kita appreciate dia. Sebab apa? Dia telah bantu dalam banyak urusan kita. Kalau dia tak bantu bersihkan rumah, balik kita lah kena bersihkan rumah. Kalau balik rumah makanan tak siap lagi, kita lah kena masak. Bukan balik tanya makanan dah siap dah, belum siap lagi. Apa buat? Tuan-tuan, masak ni kerja lelaki, bukan kerja perempuan. Siapa kata masak ni kerja perempuan? Tuan-tuan tunjukkan dalil. Masak ni kerja perempuan. Tak, masak ni kerja laki. Wanita ni adalah orang yang memudahkan urusan laki. Dia bantu kita untuk masak. Balik masakan dah siap, kita cakap terima kasih, Masya Allah. Tak siap? Tak siap sayang. Tak apa, kita buat sama-sama. Awak bantu saya boleh? Awak bantu saya. Bukan kita cakap saya bantu awak lah, awak masak boleh? Bukan. Hari ni terbalik dah tuan-tuan. Jadi ini maksudnya kita nak bagi tu kembali tadi, kita nak jadikan isteri kita jambatan untuk kita nak masuk syurga Allah. Hari ni banyak mana jambatan tak kukuh. Jambatan tak kukuh tuan-tuan. Kenapa jambatan tak kukuh? Sebab sehingga na'udzubillah, saya pernah dengar, tak perlulah tuan-tuan nak melayari, saya pun tak ingat dah Facebook dia. Yang mana ada Facebook yang dibuat untuk mereka meluahkan, isteri-isteri meluahkan perasaan mereka. Kat situ macam-macam aib lah suami dia keluar semua. Na'udzubillah. Macam mana kemurkaan Allah Ta'ala, lanat Allah Ta'ala, na'udzubillah. Moga Allah ampunkan kita tuan-tuan. Mungkin sebab saudari-saudari kita, mereka tak faham perkara ni, na'udzubillah. Jadi tuan-tuan boleh Allah SWT, hari ni jambatan kita tak kukuh. Saya tak salahkan saudari kita, kita salahkan diri kita. Kalau sebagai suami, kita salahkan diri saya lah salah. Sebab apa? Isteri saya boleh sehingga dia tak suka dengan saya sebab mungkin gelagat saya lah tak betul. Saya tak dapat didik, saya tak berjaya, saya jadi suami yang tak berjaya. Kita salahkan diri kita, bukan salahkan isteri. Hari ini kita selalu tuding jari. Satu tuding sana, tiga tuding kat diri kita. Dia salahkan diri kita. Jadi ini suami jadikan isteri masuk, kita jadikan isteri kita jadi jambatan untuk supaya mudah kita masuk syurga Allah. Kalau isteri pula kena jadikan suami sebagai jambatan untuk isteri tadi pijak dan masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Isteri kalau nak pijak, bukan pijak suami, maksudnya pijak jambatan yang dibina melalui suami dia untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara suami dia reda. Suami dia reda. Tuan-tuan, tak silap saya Atika radhiyallahu taala anha, tak silap saya, kalau salah minta maaf, kalau salah tuan-tuan betulkan insya-Allah. Atika radhiyallahu taala anha, satu orang wanita sahabiah yang mana akan pegang tali kekang kuda Sayyidatina Fatimah radhiyallahu taala anha masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Apa keadaan dia tuan-tuan? Yang mana dia punya taat pada suami dia sehingga nak pergi jumpa, yang mana dia kisah ni tuan-tuan saya lebih kurang tuan-tuan saya pun ingat lupa dah. Kalau salah tuan-tuan boleh berkongsi insya-Allah, sama-sama kita dapat ambil manfaat. Di mana bila suami dia balik, dia akan pegang satu rotan, dia akan pegang satu mangkuk air. Ada yang kata Fatimah, wallahualam Atikah Fatimah. Jadi tuan-tuan dia akan pegang satu tangan dengan, ada yang kata Fatimah juga namanya, wallahualam. Dia akan pegang rotan, dia akan pegang satu bekas air. Dia akan bagi pada suami dia. Suami dia pulang, dia kata, wahai suamiku, jika saya bersalah, pukullah saya. Dan dibagi air pada suami dia untuk suami dia minum. Ini ahli syurga yang akan pegang tali kekang kuda Sayyidatina Fatimah radhiyallahu taala anha, puteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Khidmat daripada suami dia. Seorang sahabiah pernah tanya pada Rasulullah nasihat berkaitan dengan nasihat untuk dia nak kahwin. Jadi apa kata Nabi SAW? Nasihat dia panjang sikit, nasihat dia tuan-tuan. Di hujung yang dibagi tahu bahawa
Jika suaminya sakit satu badan sehingga keluar darah dan nanah daripada jasadnya, dan isteri dia tadi untuk khidmat pada suaminya, dia membersihkan darah dan nanah tadi menggunakan lidahnya, masih belum sempurna tanggungjawab seorang isteri kepada suami. Hak yang diperlu tunaikan belum sempurna, hak yang diperlu tunaikan pada suaminya tak sempurna lagi. Tuan-tuan bayangkan kalau darah dan nanah mengalir ni dibersihkan guna lidah, bukan pakai tisu, pakai lidah, tak sempurna lagi. Betapa tingginya tuan-tuan. Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu, jika dibenarkan seorang manusia sujud pada seorang lagi manusia, saya akan membenarkan para isteri sujud pada kaki suami mereka. Tak dibenarkan dalam agama, tapi kalau dibenarkan, isteri kena sujud pada kaki suami jika dibenarkan. Macam tu punya tanggungjawab, ketaatan ataupun hak yang perlu ditunaikan. Dan suami isteri ni kena bina jambatan sampai tahap macam tu sehingga dapat redha. Tuan-tuan, syurga ni ada pada suami ni. Syurga untuk isteri ada pada tangan suami. Dapat redha suami, insya-Allah mudah masuk syurga. Jaga amal yang wajib, masya-Allah mudah masuk syurga. Jadi kita kena dapatkan, si isteri ni kena dapatkan redha suami dia. Apa kaedah nak dapat redha suami? Tuan-tuan usahakanlah. Ibu-ibu usahakan sehingga dapat redha suami. Tuan-tuan, bila cakap syurga ni ada pada suami, untuk syurga isteri ni ada pada suami, maka kalau ibu-ibu marah, para isteri marah pada suami, maka bayangkan tengah marah pada syurga. Marah pada syurga. Kalau merajuk pada syurga kamu sendiri. Marah-marah pada syurga kamu sendiri. Kalau kamu menghina syurga kamu sendiri. Kalau kamu aibkan syurga kamu sendiri. Ini syurga kamu ni, suami ni. Maka kita kena apa? Kita kena menghormati syurga kita. Kita kena sayang kepada syurga kita. Tinggikan martabat syurga kita. Kita kena backing syurga kita. Saya teringat bila cerita pasal wanita ni tuan-tuan. Baru-baru ni tengah sibuk orang cakap, teringat tiba-tiba. Minta maaf. Baru-baru orang cakap apa? Kami ni tak nak jadi bodoh. Isteri kata, kami ni tak nak jadi bodoh. Bukan saya ni dibesarkan untuk jadi bodoh pada suami saya. Ada yang kata kita ni wanita kena jadi bodoh. Umpama bodoh lah. Tuan-tuan mulia Allah Subhanahu Wa Taala, bukan diri kita nak dijadikan bodoh ataupun diri kita dijadikan pandai pada suami. Apa yang patut kita buat? Segala kebolehan berfikir, segala salahiat dia, kebolehan daripada diri dia, segala ilmu yang ada pada si isteri ni kena jadikan sebagai bantu untuk suami dia. Letakkan segala kebolehan di bawah tapak kaki suami kita untuk bantu suami kita. Takkan seorang menteri, menteri ni tuan-tuan hebat cara fikir dia. Dia nak sombong pada raja. Menteri nak sombong pada raja, boleh ke tuan-tuan? Menteri nak sombong pada raja, tak boleh. Ada menteri dia sombong pada Perdana Menteri ke, ataupun ada satu orang bawahan ni yang mana orang tanggungjawab, dia sombong kepada sultan, boleh ke? Sombong kerana dia ada PhD, dia ada kepandaian, dia kata saya lagi pandai. Tak boleh, sebab apa? Dia ada orang atasan. Segala kepandaian, kebolehan dia, bukan suruh buang jadi bodoh, bukan suruh buang, malah segala kepandaian, kebolehan, segala salahiat dia letak di bawah tapak kaki supaya dapat bantu dia dalam segala urusan dia. Itu maksud dia. Jadikan bodoh ni bukan maksud jadikan bodoh jadi bodoh, tak. Segala kebolehan tu kita bukan letak jadikan kita pakaian kita dan sombong pada suami, tak. Jangan jadikan kebolehan kita sebagai satu pakaian kebanggaan dan kita bangga terhadap suami. Saya ni belajar tinggi bang. Apa dia? Isteri belajar tinggi-tinggi, suami belajar diploma, mungkin isteri dah sampai PhD, dah buat jurnal dah. Tak, bukan kita nak pakai macam tu tuan-tuan. Siapa pun diri kita, kita tengok siapa orang atasan kita. Tak ada apa benda yang akan meninggikan kita melainkan kedudukan yang Allah Ta'ala telah letak. Kita punya orang panggil makam kita di mana. Kita tengoklah makam kita mana, ke mana kedudukan yang Allah Ta'ala letak. Kedudukan anak-anak, walaupun dia belajar tinggi, dia tetap dikira anak-anak. Mana boleh dia jadi lebih tinggi daripada bapak dia. Bapak belajar sampai SPM, anaknya dah sampai belajar degree, dah sampai master dah. Boleh dia melebihi bapak dia? Tak boleh. Bapak dia buat satu keputusan, bapak mana tahu bapak? Saya dah belajar master dah pak. Bapak ikut cakap saya, boleh ke? Tak boleh. Sama juga isteri. Bang, saya ni belajar PhD bang. Abang baru diploma. Abang ikut cakap saya bang. Mulai hari ni saya jadi ketua rumah. Boleh ke? Tak boleh. Habis apa nak buat? Habis takkan saya nak jadikan diri saya bodoh pula? Si isteri ni? Tak, bukan nak jadikan diri sebagai bodoh. Na'udzubillah.
Tuan-tuan, segala kebolehan Allah Ta'ala bagi adalah Allah yang bagi. Nikmat tersebut, kurniaan tersebut Allah yang bagi. Segala kurniaan yang Allah Ta'ala bagi pada kita untuk bantu agama Allah Ta'ala dan bawa kebahagiaan dalam alam rumah tangga, dalam apa saja juzuk kehidupan dalam kehidupan kita, untuk meningkatkan taraf kehidupan kita ke tahap yang Allah suka. Maknanya kita kena bantulah suami kita. Bantu suami kita. Bantu suami kita maknanya apa keinginan, kehendak suami kita. Keinginan, segala keinginan, kehendak suami yang baik, maka kita tunaikan dalam keadaan yang baik. Dalam keadaan yang mana kita menghormati syurga kita. Ni syurga. Kalau kita ni lawan dengan syurga kita sendiri, tuan-tuan, macam mana nak lintas titian sirat? Jadikan suami ni sebagai jambatan yang kuat supaya dapat melintasi masuk syurga Allah Ta'ala dalam keadaan yang mudah, tuan-tuan. Nabi SAW bila balik daripada Isra Miraj begitu, ramai yang Nabi SAW lihat wanita dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagi saya sebagai seorang lelaki, sebagai suami ni, kita kena salahkan diri saya. Salah saya lah. Sebab saya tak dapat nak bimbing mak saya, isteri saya, anak perempuan saya, adik perempuan saya tak dapat nak bimbing. Sehingga mereka menuntut pada saya di akhirat. Kita kena salahkan diri kita. Bukan salahkan dia. Itulah tengok, wanita banyakkan neraka. Tak, kita jangan cakap macam tu. Salah kita. Lelaki ni sebagai pemimpin tak menjadi seorang pemimpin yang sebenar. Memimpin mereka ke jalan yang betul, tuan-tuan. Jadi wanita kena jadikan suami sebagai jambatan yang kuat masuk ke syurga Allah. Masing-masing, tuan-tuan, dalam keadaan mainkan peranan masing-masing. Tak perlu nak ada pertikaian siapa yang tunaikan hak ataupun tak tunaikan hak. Tuan-tuan, si suami kena fikir, saya dah tunaikan hak isteri saya ke belum? Dah. Jangan tanya pula, isteri saya tak tunaikan hak saya. Tak payah, tuan-tuan. Dia menunaikan hak, dia terpulang pada diri dia. Kalau dia tak tunaikan hak, dia akan jawab dengan Allah. Si isteri pula, dia kena fikir, saya dah tunaikan hak suami saya ke belum? Oh, saya belum lagi tunaikan. Kita tunaikan. Oh, saya dah tunaikan, alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Jangan tanya suami saya tak tunaikan hak saya. Bila suami tak tunaikan hak, itu terpulang pada dia dan dia akan jawab dengan Allah. Kita jangan menuntut, tuan-tuan. Masalah mula terjadi bila mana kita tuntut hak masing-masing. Apa hak yang kita nak tuntut? Hak Allah Ta'ala pun kita tak sempurnakan lagi. Solat subuh macam mana? Solat tahajud macam mana? Quran kita macam mana? Zikir kita macam mana? Hak Allah Ta'ala kita tak tunaikan. Hari ni kita nak tuntut hak manusia. Satu hari bila kita tak maafkan manusia, tuan-tuan, Allah Ta'ala macam mana nak maafkan kita? Kita kena fikir benda tu. Hari ni kita maafkan, mudahkan semua orang-orang Islam. Khususnya pasangan kita. Kita mudahkan dia masuk syurga. Jangan ada sebarang tuntutan. Jangan ada sebarang hak yang kita menuntut. Tapi pada masa sama kita kena faham, apa hak yang saya kena tunaikan pada suami saya. Suami pun kena fikir, apa hak isteri saya kena tunaikan. Asas beberapa perkara. Ini bagi suami. Apa dia, tuan-tuan? Kita sediakan tempat tinggal untuk isteri kita mengikut kemampuan kita. Bukan mengikut keinginan isteri. Isteri kata, bang, kita nak rumah banglo besar ni, bang. Saya nak macam ni. Tuan-tuan, si suami ni menyediakan tempat tinggal yang mengikut kemampuan diri dia. Bukan keinginan isteri yang pertama. Tempat tinggal mengikut kemampuan diri. Suami, bukan keinginan isteri. Yang kedua, menyediakan makanan mengikut budaya si isteri tadi. Saya cakap budaya sebab orang zaman sekarang ni, Masya Allah, kahwin dengan Jepun, kahwin dengan Mak Saleh, kahwin dengan berbangsa Cina, berbangsa India, macam-macam, tuan-tuan. Bangsa yang kita kahwin, Masya Allah. Contohlah, tuan-tuan, kahwin dengan bangsa Jepun, Masya Allah, dapat Islamkan dia. Kahwin dengan bangsa Cina, dapat Islamkan dia, bawa dia pada Islam, Masya Allah. Dan kita sediakan makanan mengikut dia punya, orang cakap apa, budaya dia, tradisi dia, tradisi yang tidak bercanggah dengan agama. Contoh dia makan apa dia? Contohlah kita cakap Mak Saleh ni sushi. Contoh sushi. Dia memang dah biasa makan sushi dah. Saya pernah jumpa seorang kawan saya. Beliau ni daripada New York, keturunan Negro. Lama dah hilang kontak beliau. Dia ni masa bersama dengan saya ni, suatu ketika makanan dia bukan nasi. Dia kata, saya tak lalu nak makan. Apa makan awak ni? Saya biasa makan burger. Ada manusia macam tu, makan burger. Saya cakap, burger ni bukan makanan utama kami. Tak, itulah biasa saya makan burger. Itu budaya dia lah. Budaya dia maknanya dia dah jadikan adat diri dia.
Tapi bukan itu yang kita minta. Janganlah sampai isteri kita suka makan burger, kita cakap bagi burger je lah. Rosak diri dia. Budaya ni maksudnya, kita makan dekat Malaysia ni budayanya makan nasi lemak. Makan nasi lemak, sediakanlah nasi lemak. Ada budaya makan tosai, sediakan tosai. Ada budaya makan sushi, sediakan sushi. Mengikut budaya si perempuan tadi tu. Jangan kita mengeksa dengan memberikan makanan selain budaya dia sehingga menyusahkan diri dia. Kalau dia tak boleh nak terima budaya tersebut, maka kita sediakan makanan ikut budaya dia. Jadi makanan disediakan mengikut budaya si perempuan tadi. Yang ketiga, kenderaan mengikut kemampuan kita. Bukan keinginan dia juga. Kenderaan mengikut kemampuan suami. Suami kata saya ni mampu kancil. Isteri kata bang BMW 7 Series bang. Bila BMW 7 Series terpaksa hutang, nak bayar hutang tak mampu, macam-macam kes sehingga tak perlu cerita lah tuan-tuan. Jadi macam-macam menyebabkan berat dengan si suami tadi. Sebab apa? Dia nak tunaikan keinginan isteri dia dengan menyediakan kenderaan mengikut kehendak isteri dia, bukan mengikut kemampuan dia. Si suami menyediakan kenderaan untuk keluarga dia mengikut kemampuan diri dia, bukan keinginan isteri dia. Yang keempat, menyediakan pakaian mengikut budaya negara tersebut. Kalau contoh kita ni duduk dekat negara yang sejuk, jadi kenalah sediakan sweater, kena sediakan pakaian-pakaian yang sesuai lah, mengikut budaya negara tersebut dengan iklim yang ada pada tempat tersebut. Budaya tu maksud saya tu mengikut iklim keadaan negara tersebut yang mereka menginap. Jadi dalam keadaan tutup aurat lah, tutup aurat penting. Agama ni diutamakan. Jadi janganlah kita cakap, oi saya ni tak boleh nak beli sweater ni, tak payah beli, pakai sweater. Menyusahkan orang tu. Jadi pakaian mengikut keadaan tempat mereka menginap. Menginap ni pakaian tu maksudnya jangan tuan-tuan salah faham. Pakaian yang tutup aurat mengikut syariat, mengikut pakaian takwa. Pada masa yang sama, pakaian yang perlu kita bekalkan pada isteri kita. Contohnya kalau pergi ke tempat sejuk, kena ada hand glove, kena ada socks dia yang sempurna, kena ada jaket dia, kita sediakan. Itu hak yang kita kena tunaikan. Nikah kahwin yang sederhana. Nikah kahwin ni bermula kat situ, habis dah kat situ nikah kahwin. Nikah kahwin kita tak sederhana. Satu hari habis, raja sehari habis puluh ribu, ratus ribu, dah habis dah. Macam mana keberkatan nak datang? Permulaan kehidupan tidak ada keberkatan mengikut sunnah. Macam mana keberkatan akan mengalir dalam kehidupan kita yang hari-hari seterusnya? Pembaziran banyak berlaku pada hari yang pertama. Macam mana rahmat Allah Ta'ala nak datang dalam kehidupan kita? Jadi titik pertemuan yang pertama tu kita tengok macam mana. Macam mana kita aturkan kehidupan kita. Nikah kahwin yang sederhana, mengikut kemampuan masing-masing. Jangan melebihi kemampuan. Kenderaan sewa, pakaian sewa, semua sewa lah tuan-tuan. Sewa dan terpaksa buat pinjaman. Apa lagi? Pakaian kahwin pun sewa. Semua sewa. Semua sewa nak jadi raja sehari, sehingga pembaziran banyak berlaku. Duit tersebut kita sedekah kepada orang-orang fakir miskin sehingga mereka boleh gembira, Masya Allah. Sediakan makanan untuk mereka, orang-orang fakir miskin. Kita belanja orang-orang kampung. Kita tengok asnaf dekat kampung kita, kita bantu asnaf sempena keberkatan Allah Ta'ala menyatukan dua pasangan ni, suami isteri ni, maka kita gembirakan asnaf kat kampung kita. Kita gembirakan saudara mara kita dengan bantu mereka. Dan duit tadi kita boleh bantu juga untuk pasangan tersebut nak memulakan kehidupan yang baru. Bukan dihabiskan macam tu, satu hari puluh ribu, ratus ribu habis. Apa yang kita nak megah sangat tuan-tuan? Nikah kahwin kita hebat-hebat. Apa yang kita nak rasa bangga sangat? Nikah kahwin kita hebat sangat daripada nikah kahwin Nabi SAW. Yang begitu simple. Nikah kahwin Sayyidatina Fatimah radhiyallahu taala anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi macam mana mahar yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sediakan. Hantaran Nabi sallallahu alaihi wasallam sediakan macam mana. Kita fikirkan tuan-tuan. Bukan kita cakap janganlah kita ni lekeh sangat. Pada masa yang sama janganlah melebihi daripada kemampuan kita sehingga banyak yang membazir. Kita mengikut sederhana. Jadi hari ini Allah Ta'ala latih kita PKP. Masya Allah, Allah latih kita. Kita muhasabah diri kita. Segala perkara kita lihat dengan kebaikan. Jadi tuan-tuan, dengan cara macam ni, suami tunaikan hak isteri. Dan isteri pula tunaikan hak suami.
Hak masing-masing kita kena tunaikan. Jangan kita tuntut hak. Dia tak tunaikan hak saya, ni tak tunaikan hak saya. Tak jadi apa tuan-tuan. Ada satu kes saya teringat bila cakap tuntut menuntut ni, kat kawan kita ni, Tobik Iqbal pun banyak cerita dalam kuliah beliau. Bila kisah ni, kisah yang real kita kenal. Pasangan suami isteri ni, dia jumpa sahabat kita, dia kata kami ni nak minta cerai. Pergi cakap kami nak minta cerai kat pejabat. Mereka begitu. Talak tak jatuh sebab jatuh di luar mahkamah ni kena bayar saman. Jadi mereka jumpa kat pejabat ni, dia kata kami nak berpisah, nak minta cerai. Maka mereka pun bagilah kaunseling, kawan kita bagi kaunseling tak jadi apa. Lalu dia kata apa? Tak apa, macam ni. Saya keluarkan CJ cerai, besok saya keluarkan. Tapi dengan syarat, malam ni datang makan malam kat rumah saya. Pasangan suami isteri kata, okey baik, Masya Allah kita datang. Suami isteri pun datang kat rumah. Jadi sahabat kita ni dia pun sediakan makanan, Masya Allah, enak-enak disediakan. Dan masa nak makan tadi, kawan kita bagi tahu, makan syaratnya si suami kena suap pada si isteri. Si isteri kena suap pada suami sampai habis makan. Ini syarat dia. Mereka pun kata, macam mana tak boleh, kami nak cerai, apa semua bergaduh. Dia kata, kalau macam ni, besok saya tak keluar CJ cerai. Kalau nak, kamu kena buat. Dan kalau ni suapan terakhir, besok tak boleh suap, dah cerai. Jadi si suami pun dia nak suap pada mulut isteri. Si isteri ni dia tak nak buka mulut dia. Dia tutup mulut. Dia tak nak buka mulut. Dia pandang ke tempat lain. Dia buat merajuk. Dia tak nak. Sebab dia rasa marah. Jadi si suami pun nak suap, dia tak nak terima. Jadi ustaz ni kata apa? Kawan kita ni, dia kata, wahai isteri, bukalah mulut kamu. Ini suapan yang terakhir daripada suami kamu. Dia pun buka mulut, dia pun suap. Ngap. Si isteri pun suap pada suami. Beberapa suapan. Hanya beberapa suapan je, mereka menitis air mata, berpeluk, sampai ke hari ini mereka tak berpisah. Hanya makan suap. Makan suap ni satu sunnah Nabi SAW. Makan suami isteri, makan bersuapan. Makan bersuapan ni satu sunnah suami isteri. Hari ini kita tinggal satu sunnah, sehingga apa jadi? Runtuh masjid rumah. Runtuh masjid. Maknanya rumah tangga ni runtuh kerana meninggalkan satu sunnah. Rumah tangga yang nak runtuh pun digabungkan kembali kerana mengamalkan satu sunnah Rasulullah. Dalam kehidupan kita, banyak mana sunnah Rasulullah yang kita tinggalkan, sehingga porak-peranda rumah tangga kita. Sunnah mana yang kita tinggalkan? Kita fikir balik. Bila amalkan sunnah, maka rahmat Allah akan datang. Bila tinggalkan sunnah, maka bukan rahmat yang datang, malah syaitan yang akan mula datang. Kerana apa? Tidak ada agama dalam kehidupan kita. Syaitan datang tumpang dalam kehidupan kita, sehingga porak-peranda kehidupan kita, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan mulia Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini kita nak kena fikirkan sama-sama sunnah apa yang tinggalkan dalam kehidupan kita. Amalkan satu-satu sunnah. Saya bila cerita pasal makan suap ni, saya kena sambung terus lah. Beberapa tips. Dah pernah cerita dah pada live kita yang sebelum ni pun kita dah pernah cerita. Ada beberapa tips. Ni tips khusus untuk si suami. Si isteri pun boleh juga, tapi khusus untuk si suami. Untuk mekarkan kembali. Tak kisahlah suami ke isteri, tak apalah. Siapa-siapa boleh buat tips ni. Untuk mekarkan kembali kebahagiaan alam rumah tangga, untuk membina kesejahteraan dunia dan akhirat. Ada beberapa tips. Nampak murah-murah je tips ni. Memang murah pun tips ni, tak mahal. Tak belanja puluh-puluh ribu, ribu-ribu tak payah belanja. Murah-murah je tuan-tuan. Tapi nilai dia Masya Allah. Yang pertama, tips yang pertama untuk suami, hari-hari kena, bukan untuk suami, untuk isteri pun sama lah. Hari-hari kita cium pasangan kita. Cium ni beberapa tempat kita ada, dan berlainan maksud dia. Cium di dahi, cium di ubun-ubun, cium di dahi, cium di pipi, cium di mulut. Ada beberapa maksud. Jadi kita hari-hari kena cium isteri kita. Yang kedua, hari-hari kita berpeluk. Peluk ni tuan-tuan, kita berpelukan ni, jantung kita pun jadi kuat. Dia buat kajian, jantung jadi kuat. Emosi kita jadi mudah. Hormon akan dikeluarkan dalam keadaan baik. Hormon endorfin, hormon oksitosin, empat-empat hormon-hormon kegembiraan ni akan keluar dalam keadaan baik. Berpeluk hari-hari. Kita peluk. Isteri peluk suami, suami peluk isteri. Hari-hari tuan-tuan. Jangan tinggal satu hari tanpa kita berpeluk. Pagi-pagi peluk, Masya Allah. Kalau anak-anak ni peluklah mak bapak dia. Bila lagi kita nak dakap mak bapak, ada yang mana begitu dakapan dia pada mak dan ayah dia bila dah jadi jenazah, baru nak dakap mak bapak dia. Bila hidup ni tuan-tuan, bila suami isteri kita peluk, Masya Allah. Yang kedua. Yang ketiga,
kena minta maaf hari-hari tanpa ada sebarang sebab insiden yang berlaku. Jangan bila insiden berlaku masa tu je nak minta maaf. Masa tu memang kita minta lah maaf kan. Buat salah, minta maaf. Tanpa ada sebarang insiden berlaku, kita minta maaf. Hari-hari kita minta maaf. Kalau dapat hari-hari lah. Bang, minta maaf bang. Sayang, abang minta maaf. Tanpa ada sebab. Untuk mekarkan kembali kasih sayang, kebahagiaan. Yang keempat, kita ucap terima kasih hari-hari. Hari-hari kita ucap terima kasih. Tanpa ada sebarang insiden. Waktu ada insiden kita cakap lah. Sediakan makanan. Jazakallah khair bang. Jazakallah khair sayang. Terima kasih. Kita ucap. Itu memang kita ucap. Di luar waktu tersebut terima kasih. Kenapa terima kasih? Banyak dah Masya Allah. Jazakallah khair. Banyak dah kebaikan yang abang buat pada kehidupan saya. Yang saya kena cakap kepada abang terima kasih. Dan isteri pun cakap pada suami. Suami cakap pada isteri. Hari-hari. Yang kelima, bagi hadiah tanpa ada sebarang hari peristiwa. Jangan hari peristiwa saja, hari kelahiran, hari raya, anniversary, hanya tu saja kita bagi. Hari yang tanpa ada sebarang peristiwa kita bagi hadiah. Hadiah berupa bunga pun tak apa. Bunga sekuntum bunga ros kita bagi pada isteri kita. Surprise kita bagi. Coklat yang sihat. Kita belanja makan pada isteri kita. Yang murah-murah pun tak apa. So kita nak buat sekali-sekala. Bukan cakap hari-hari kita nak bagi hadiah. Sekali-sekala di waktu bukan hari peristiwa. Sebarang peristiwa. Sebulan sekali pun tak apa. Bagi bunga. 3 bulan sekali pun tak apa. Buat sesuatu. Jadi buat surprise. Nak cakap hadiah ni maksud saya kat sini surprise. Yang tanpa diduga. Tanpa ada sebarang peristiwa. Si isteri buat macam mana? Kalau suri rumah lah. Dia kata saya ni nak buat persiapan macam mana. Ada anak-anak apa semua ni. Buatlah surprise. Buat kelainan. Bila suami balik, selamat datang bang. Itu sebenarnya hari-hari kena buat. Tapi kalau dah tak biasa, untuk mekarkan kembali, suami balik, selamat datang bang. Bang duduk bang. Lapkan muka. Tak berpeluh tapi kita lap. Ambilkan air untuk dia. Jangan bagi air pada suami. Minum, bagi minum pada suami. Bagi air ni bang nak minum bang, kita bagi. Minum bang, kita bagi. Bukan kita nak minta dia minum macam tu. Kita bang duduk bang. Bang ni minum air. Minum air jangan bagi tangan kiri. Dudukkan suami sebelah kiri. Ni perlu belajar. Dah sibuk dah, bang duduk bang. Alamak, kiri pula tak apalah, dah romantik bagi je lah. Minum dengan syaitan. Jadi nak dudukkan tu jangan silap. Dah rancang dah. Suami balik ni saya kena pegang suami saya. Dudukkan suami saya sebelah kiri kita. Barulah tangan kanan akan suap. Tangan kiri akan berpeluk pada bahu suami. Akan bagi suami kita minum. Minum bang. Sediakan air yang sedap-sedap Masya Allah. Sekarang yang musim panas. Air sejuk yang sedap. Yang sehat. Bagi pada suami. Kenapa tiba-tiba suami pun terkejut? Kenapa tiba-tiba sayang? Tak ada, saja. Nak happykan abang. Kan Nabi SAW bagi tahu, siapa yang menggembirakan saudaranya, tidak ada ganjaran lain. Melainkan syurga lah ganjarannya. Saya hanya buat ni bang, nak dapat syurga Allah. Saya buat ni nak dapat syurga Allah. Isteri ni bukan nak dapat apa, nak dapat syurga Allah. Syurga Allah ni ada pada suami. Dapatkanlah syurga. Si suami pun sama, dapatkanlah syurga dalam keadaan berkasih sayang. Kita menggembirakan saudara kita. Gembira dia Masya Allah. Ini kehidupan sahabat-sahabat Nabi SAW. Mereka akan menutup segala duka cita dan mereka akan zahirkan kegembiraan kepada orang lain. Satu kisah yang masyhur, sahabat balik daripada Quraisy, balik daripada perang ni. Isteri dia dah berias dah. Dah berias siap-siap. Suami balik. Maka mereka, isteri ni bawa suami dia menunaikan hajat. Menunaikan hajat suami dia. Maka suami dia tanya, mana anak kita? Anak kita sedang tidur bang. Jadi dia pun tunaikan hajat suami dia yang dah lama berpergian keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala, balik daripada perang. Setelah tunaikan hajat suami dia, dia bagi tahu pada suami dia. Dia dah gembirakan suami dia dah, baru dia bagi tahu, bang nak tanya,
kalaulah seseorang tu memberikan pinjaman kepada kita dan akhirnya mereka minta kepada kita, apa yang kita perlu buat? Wajib kita kena pulangkan balik. Tu hak dia kan, dia minta kita pulangkan lah. Kalau macam tu bang, anak kita ni adalah satu yang Allah bagi kepada kita. Hari ni Allah minta kembali, Allah dah ambil anak kita. Suami dia terkejut. Apa kamu cerita? Rupanya anak dia dah meninggal. Dan dia dah uruskan anak dia dah. Dia simpan anak dia. Dia tak nak suami dia duka cita. Dia tutup. Tuan-tuan bayangkan macam mana hati seorang ibu. Tuan-tuan bayangkan hati seorang ibu kehilangan anak kecil yang berlari sana ke sini. Dia tutup segala kesedihan hati dia semata-mata dia nak tunaikan hajat suami dia. Dia tahu dah suami dia berpergian lama, balik ni Masya Allah. Apa yang patut dia buat? Dia tunaikan hajat isteri dia semata-mata nak tunaikan hajat suami ni. Sebab nak dapat redha Allah. Suami dia rasa macam bersalah. Jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, keadaan seperti ini telah berlaku. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Doakan moga-moga Allah bagi keberkatan kepada kebersamaan kamu tersebut. Dan daripada situlah lahirnya seorang sahabat yang besar, seorang yang mana sangat masyhur. Saya tak ingat namanya. Seorang yang sangat masyhur. Anak beliau. Daripada situ dapat keturunan yang Masya Allah. Keturunan yang baik-baik. Malam mereka, yang mana mereka bersama tersebut. Jadi hari ni tuan-tuan, kita bila suami balik, isteri ni buat apa? Macam-macam masalah di rumah. Dia dah kumpul dah. Balik suami aku ni, aku nak cerita dengan suami aku ni. Dia dah susun dah, line up dah. Suami balik ni. Bang duduk je bang. Nak bincang sikit ni. Suami pun dah rasa macam nak bincang apa? Nak tanya sikit ni lah. Nak tanya apa? Nak tanya sekian-sekian ni, sekian. Suami Masya Allah dah kepenatan balik. Kena pula balik ni Masya Allah. Jadi tuan-tuan, kita kena tutup segala. Walaupun tengah marah dengan anak ni, bising sana bising sini, memang marah ni. Suami balik, terus muka berubah. Masya Allah, bang balik bang. Masya Allah, abang dah balik, suami saya dah balik. Syurgaku dah kembali ke pangkuanku. Sayangi syurga, dakaplah syurga, bagilah air pada syurga kita, gembirakan syurga kita, rehatkan syurga kita, tenangkan diri dia. Tenangkan diri dia dalam segala kepenatan. Jangan tanya dari mana datang, ada masalah apa di luar. Jangan tanya dulu, tenangkan diri dia. Ini apa yang sahabiah pernah buat. Nabi SAW ketika balik daripada Gua Hira, setelah terima wahyu yang pertama, balik je, Nabi SAW minta selimutkan diri dia. Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha tak tanya, Kenapa ni? Tak tanya, tak kelang kabut. Tenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tenang. Baringkan, diselimutkan. Setelah dah tenang, barulah tanya, apa cerita bang? Hari ni suami balik je. Kenapa bang? Nampak marah semacam ni. Ada cerita apa bang kat luar? Tak tenangkan dia. Sehingga suami kita lupa segala kesusahan, kepayahan dia di luar sana. Dia dah lupa dah, Masya Allah. Dan kita sediakan anak-anak kita semua, Masya Allah. Latih anak-anak. Tak nak anak-anak ganggu. Ni anak-anak saya ni banyak ni, macam mana ni? Libatkan anak-anak dalam perkara tersebut. Susun anak-anak. Masya Allah, Abi nak balik ni. Walid nak balik. Suami nak balik ni. Jadi bagi tahu pada anak-anak. Anak-anak, Masya Allah, siap-siap. Ayah nak balik. Sediakan air. Suruh anak-anak bawa air pada ayah dia. Suruh anak-anak kemas. Jangan suami balik dan kadang kelang kabut dan sebagainya. Jadi ni isteri kena membina rumah tangga. Masa tu dipanggil, dia adalah yang mana orang panggil apa? Isteri ni seolah-olah dia jadi seolah-olah raja dalam rumah dia. Permaisuri lah. Dia kenalah uruskan. Kedatangan raja ni kena diuruskan dalam keadaan yang baik. Sebaliknya jika berlaku kepada suami di mana isteri ni hasil beletih je. Jangan kita tuding jadi awak ni kan sejak kahwin tak pernah nak berhenti mulut. Ada je pada awak ni nak cerita. Apa dia? Jadi kita jangan menuding jari pada isteri. Kalaulah kita yang pendengar di sini ni, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kepada si lelaki, suami-suami sekalian, dapat isteri yang sentiasa berletih, saya nak kongsikan satu kisah.
satu orang Syekh ni, dia dah kahwin dengan bini dia ni lebih kurang dah 40 tahun dah. 40 tahun. Hari-hari bini dia berletih. Ada je dia berletih. Ada je cerita dia. Dan suatu ketika 40 tahun dengar letiran dia sabar je. Sampai satu hari dia kata, macam ni aku hilang sabar ni. Walaupun hilang sabar, apa dia buat si suami tadi? Dia bungkus beg dia. Dia bungkus pakaian dia. Dia bungkus pakaian dia. Isteri dia kata, nak keluar lah. Suami dia tak cakap apa. Isteri cakap, nak keluar. Tak apa, keluar. Suami dia pun dalam keadaan yang rasa tak tahan dah. Dia kemas pakaian dia, dia angkat beg dia, dia keluar. Dia pun pergi ke satu gunung, ada gua di atas tersebut, dan dia ingat, dia rasa nak bertapa. Luar pakaian dia tinggalkan bini dia. Sampai kat sana ada 2 orang duduk kat sana. Siapa pula orang ni? Dalam keadaan pakaian yang kemas, Masya Allah. Jadi dia pun tanya, siapa kamu? Tak dengar? Dengar ke? Bismillah. Dengar tak? Dengar ke insyaAllah? Dengar Bismillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi barak wasallam. Jadi kita sambung kembali. Jadi sampai kat gua tadi tu, dia nampak lah 2 orang kat gua tadi tu. Memang dah ada dah kat situ. Sampai dia tanya, kamu berdua ni siapa ni? Dia kata, kami ni datang daripada tempat yang lain. Guru kami hantar kami ke sini. Katanya di zaman kami ni, di tempat sekian, kampung sekian ni, ada individu seorang wali kat kampung ni. Jadi tuan guru kami cakap, pergilah minta wali itu mendoakan kamu. Siapa dia? Orang Syekh ni tanyalah, siapa dia kat kampung ni? Dia kata, guru kami cakap namanya Fulan bin Fulan. Jadi dia terkejut, Syekh ni terkejut. Fulan bin Fulan tu sebenarnya nama saya. Kat kampung ni memang tu je satu nama. Yang mana nama Fulan bin Fulan tu adalah nama saya. 2 orang tadi gembira, Masya Allah. Maknanya tuan lah wali tersebut yang tuan guru kami kata minta doakan. Dia pun rasa hairan lah, saya walinya. Dia terkejut. Saya wali? Macam mana pula ni? Tak apalah. Dia kata tak apa. Kamu ni, guru kami kata martabat kamu dah capai ke tahap wali. Guru kami minta datang kat sini, minta kamu doakan untuk kami. Doakanlah untuk kami. Dan 2 orang tu pula tanya. Jadi Tuan Syekh datang ke sini ni, boleh kami tahu ada hajat apa? Sebenarnya dia pun cerita, saya duduk dengan bini saya ni dah 40 tahun dah saya kahwin. Hari-hari dia berletih. Saya dah tak tahan letiran bini saya ni. Saya pun kemas beg-beg saya ni. Saya datang kat sini nak bertapa. Sebab saya rasa marah dah. Rasa marah tak? Dah macam nak hilang sabar dah. Jadi apa kata 2 orang tadi yang datang tu? Dia kata, wahai tuanku, kamu ni Syekh, kamu ni capai ke tahap wali. Inilah rahsianya. Kamu 40 tahun sabar dengan letiran isteri kamu. Kamu dah capai ke tahap martabat wali. Kamu balik. Dia kata kamu balik. Kerana kesabaran kamu dengan letiran isteri, Allah tingkatkan darjat kamu jadi wali. Kamu balik ni Syekh. Bukan main-main tuan-tuan. Dengan letiran isteri ni sehingga jadi wali orang ni. Dengan syarat sabar. Tarbiyah isteri kita, kita sabar. Dia pun balik tuan-tuan, sampai kat rumah, bini dia cakap, baru tahu siapa saya. Rupanya bini dia pun hebat juga. Jadi tuan-tuan mulia Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita dapat pasangan kita yang hasil suka berletih, cakap ada je, jadi kita sabar. Jangan kita marah, jadi kita sabar. Tersabar. Banyakkan kita istighfar, selawat, tersabar. Inilah satu-satunya tempat dia nak luahkan perasaan dia. Si isteri ni tak ada tempat dia nak luahkan perasaan. Di mana dia nak luahkan perasaan tuan-tuan? Tuan-tuan, si suami lah kawan dia. Si suami inilah suaminya, inilah kawan dia. Dia tinggalkan kampung halaman dia, dia tinggalkan mak bapak dia, dia tinggalkan segala kenikmatan yang selama ni dia hidup, dan dia datang hanya untuk mentaati kita. Maka dia ada perasaan dia nak diluahkan. Kita dengar Tuhan dia. Ada orang luahkan perasaan dalam keadaan yang baik, ada orang luahkan perasaan dalam keadaan yang emosi. Sebab dia tak dapat nak kontrol diri dia.
Salah kita juga, kita tak dapat nak tarbiyah dengan betul. Jadi kita terima je lah. Terima je. Macam mana isteri kita, kita terima. Dan Allah Ta'ala bagi tahu, wanita baik untuk lelaki baik, wanita jahat untuk lelaki jahat. Lelaki baik untuk wanita baik, lelaki jahat untuk wanita jahat. Surah An-Nur. Dalam surah An-Nur Allah Ta'ala bagi tahu. Jadi tuan-tuan, ulang-ulang Allah Ta'ala bagi tahu. Maksudnya bagaimana diri kita, begitulah jodoh kita. Hari ni kita salahkan jodoh kita. Kita kena istighfar, apalah salah saya, sehingga Allah Ta'ala hantar satu suasana yang macam ni. Allah bagi tahu yang mana semua suasana dan keadaan Allah yang cipta. Jadi suasana kebaikan Allah yang cipta, suasana keburukan, suasana gembira, bahagia, semua Allah yang cipta. Dan suasana tersebut datang kepada diri kita sebagai satu ujian. Di antara hidup dan mati, ini bukanlah kehidupan. Di antara kelahiran dan kematian, ini di antara ini bukan satu kehidupan. Ini adalah tempat kita diuji. Ujian dengan kebahagiaan. Kebahagiaan pun ujian. Kita bahagia sampai lupa pada Allah, tak boleh. Kesedihan, kemarahan, suasana aman, damai, segala suasana yang datang dalam kehidupan kita adalah sebagai satu ujian. Cubaan. Ujian datang dalam kehidupan kita. Bila ujian datang ni, kita kena melalui ujian. Sebab Allah hantar ujian untuk tingkatkan darjat kita. Allah hantar ujian ni untuk tingkatkan darjat kita. Macam mana anak-anak dekat sekolah, mereka ada ujian darjah 1 masuk ke darjah 2. Ujian darjah 2 masuk ke darjah 3. Ujian darjah 3 masuk ke darjah 4. Maka setiap ujian tersebut untuk dia melangkah ke darjah-darjah seterusnya. Dalam kehidupan kita pun ada darjat yang kita perlu capai dengan melalui ujian yang Allah hantar dalam kehidupan kita, yang merupa daripada suami, merupa daripada isteri, daripada anak-anak, daripada segala suatu perkara yang datang dalam kehidupan kita. Itu adalah satu ujian untuk meningkatkan darjat kita. Kalau kita terima dengan reda, terima dengan Masya Allah, dengan hati yang terbuka, maka perkara tu kita pandang dengan pandangan hikmah. Allah nak uji saya ni, Allah nak angkat darjat saya ni. Jadi macam ni kehidupan kita tentu akan bahagia. Dan kita lihat lagi kehidupan Rasulullah. Sambung tadi. Sampai ke mana tadi? Hadiah. Bagi hadiah. Bagi hadiah ataupun satu bukan kejutan, orang panggil apa? Satu kelainan pada pasangan kita. Kalau si isteri ni, Masya Allah, si suami pun boleh buat. Hadiah ni dalam kategori hadiah lagi, tip hadiah ni. Beli kelopak bunga. Ni saya nak cerita ni. Beli kelopak bunga, pergi ke kedai bunga, kelopak-kelopak warna merah ni. Tak mahal pun. Berapa ringgit, RM5 boleh dapat dah. RM5, Masya Allah. Dapatlah banyak ni, RM5. Banyak lagi, cantik lagi, sedap lagi. Taburkan atas katil, kelopak bunga merah. Dan beli, orang panggil apa nama dia dah. Letak lilin tu. Dia punya letak lilin. Aroma dia tu, dan letak titiskan dia punya aroma-aroma bunga ros ke ataupun bau-bauan yang pasangan kita suka. Titiskan ke air, letak lilin kat bawah. Akan panas, akan naikkan aroma dalam bilik kita. Suasana romantik akan wujud. Ada dalam masdar, mereka jual apa orang panggil? Minyak kayu manis. Sedap juga minyak kayu manis. Cuma bila ada resedung ke apa ke, tahanlah sikit. Akan bersin. Ada orang suka, ada orang dia cari buhur, Masya Allah. Tapi janganlah bakar buhur waktu tu tak sesuai, waktu tersebut tu. Tapi boleh juga kalau nak bakar buhur. Tengok kesesuaian apa keinginan aroma yang diminati oleh pasangan kita. Sediakan wangi-wangian, spray, bersihkan Masya Allah. Dan pasang lilin. Dalam keadaan yang selamat, baik. Lilin tadi pun dah cukup dah. Dan kita bawa pasangan kita buat surprise. Hari ni kita selalu cakap, malam pertama. Tentang malam pertama ni, bukannya malam pertama, hari pertama kebersamaan suami isteri sahaja. Wujudkan tiap-tiap malam seumpama malam pertama, walaupun usia kita meningkat ke tahap 60-an. Walaupun 60-an, itulah isteri kita. Walaupun 70-an, itulah suami kita. Tak berubah pangkat dia. Itulah suami, itulah isteri. Di mana kita nak lepaskan manja kita. Nabi SAW umur 60-an. Nabi sallallahu alaihi wasallam 50-an, Nabi sallallahu alaihi wasallam berlari-lari dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi sallallahu alaihi dukung Sayyidatina Aisyah kat belakang, umur Rasulullah dah 50-an lebih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bermain-main dengan Sayyidatina Aisyah. Hari ni kita rasa umur 30-an lebih dah, 40-an lebih, 50-an lebih dah kita dah. Malah nak layan dah. Kita rasa macam ibadat je lah, habiskan masa dengan ibadat. Tuan-tuan,
kita gembirakan pasangan kita, tu pun ibadat. Perintah Allah untuk kita gembirakan saudara kita. Allah suka. Wa hablum minallah wa hablum minan nas. Yang mana wa hablum minallah? Hablum minallah. Mana hubungan kita dengan Allah Ta'ala kita perbaiki, dan perhubungan kita dengan manusia kita perbaiki. Imaniat, muamalat, muasyarat, akhlakiyat, ibadat. Daripada 5 perkara, 2 perkara hablum minallah. Hubungan kita dengan Allah. 3 perkara dengan manusia. Muamalat kita, muasyarat kita, akhlak kita. Lebih-lebih lagi dengan pasangan kita. Maka buat kejutan. Makan, orang panggil candlelight dinner. Buat kat rumah candlelight dinner. Ni saya bagi tip je tuan-tuan. Buat candlelight dinner kat rumah. Makan dengan pasangan. Tak payah nak mahal-mahal. Buat kat rumah je tak apa. Buat suasana yang Masya Allah baik. Candlelight dinner. Simple-simple pun tak apa. Dan makan. Tip yang seterusnya. Tip yang seterusnya. Makan suapan pertama adalah masuk ke dalam mulut isteri kita. Tengok sebelah kanan ni ada siapa ni? Anak. Suap mulut anak. Sebelah kanan ni isteri kita. Suap isteri kita. Suapan pertama ni bagi kepada mulut selain daripada mulut kita. Sehinggalah tangan kita dilatih. Didik anak-anak kita juga. Yang mana tangan kita dilatih, biarlah yang pertama dibagi kepada orang selain daripada diri kita. Barulah tangan tu pergi pada mulut kita. Bila dah dibiasakan, tangan ni akan diguna untuk membantu orang lain dulu. Dia akan mementingkan orang lain dulu. Ni pun tarbiyah. Makan suapan, suap-suap ni bukannya kita setakat romantik, tuan-tuan. Tarbiyah untuk tangan kita. Tangan kita perlu ditarbiyah supaya tangan ni sentiasa mementingkan orang lain dulu daripada diri dia. Kita suap pada isteri kita. Suap pada anak kita. Tengok sebelah kanan ni siapa ni. Suap pada semua tak apa, Masya Allah, makan ramai-ramai. Barulah masuk ke dalam mulut kita. Makan suapan. Paling tidak suapan yang pertama. Baru masuk suapan kita. Minum air. Satu keluarga contoh hari ni, Masya Allah. Anak 1 gelas, isteri 1 gelas, suami 1 gelas. Sehingga masing-masing ada gelas masing-masing dah. Ada gelas ni untuk dia. Daddy, mami. Macam-macam lah tuan-tuan. Daddy, mami, macam-macam. Baby. Nauzubillah. Tak salah. Tapi ini bukan sunnah Nabi SAW. Minum satu keluarga, 1 gelas, kongsi lah tuan-tuan, beberapa orang. Nak cakap 1 gelas nak kongsi, ramai tercekik je mati pula kita ni. Tak apalah, beberapa gelas apa. Suami isteri kongsi 1 gelas, adik-beradik kongsi 1 gelas. Dan si suami ni minum daripada gelas isteri kita, pusingkan gelas di mana tempat bibirnya si isteri kita kena, kita letak bibir kita. Berbunga-bunga tuan-tuan isteri kita nanti. Ini sunnah Nabi SAW. Nabi SAW bila makan dengan isterinya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi SAW akan ambil gelas Sayyidatina Aisyah, Nabi SAW akan pusingkan, Nabi SAW akan minum di mana tempat kenanya bibir Sayyidatina Aisyah, Nabi SAW akan minum. Kita gembirakan pasangan kita dapat syurga. Minum macam tu tuan-tuan. Bekas kena air liur ataupun bekas makanan orang mukmin jadi syifa untuk kita. Jadi syifa. Sehingga talam ni tuan-tuan atau pinggan yang kita makan, kita bersihkan. Kalau dapat tuang air sikit, bersihkan. Hari ni adab ni tak ada dah. Hari ni kita jadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai ikutan kita, sehingga kita jadikan adab makan ni jadi adab yang mana mengikut Yahudi dan Nasrani. Sayyidina Umar radhiyallahu taala an tuan-tuan, ketika mana menawan Baitul Maqdis. Hari ni kita sibuk nak berperang. Apa kaedah Sayyidina Umar radhiyallahu dapatkan Baitul Maqdis? Masjid Aqsa. Dapat tawan kembali Baitul Maqdis. Macam mana? Mereka tunjukkan akhlak, mereka tunjukkan agama. Ketika dihidangkan makanan waktu tersebut, maka Sayyidina Umar radhiyallahu taala an beliau makan dengan tangan. Sahabat-sahabat yang datang bersama, mereka tengok orang-orang Yahudi yang datang kat situ semua makan dengan ada dia punya sudu dia lah. Maka sahabat-sahabat ni jadi macam seolah-olah macam malu lah. Khalifah. Jadi dia orang cakap macam, "Wahai Khalifah, mereka makan macam tegur lah sikit kan." Apa kata Sayyidina Umar radhiyallahu taala an? Beliau begitu, "Saya tak nak tinggalkan sunnah kekasih Allah Subhanahu wa taala hanya kerana orang-orang yang jahil. Kerana orang-orang yang bodoh ni, saya tak nak tinggalkan sunnah kekasih saya." Hari ni kita tinggalkan sunnah kekasih Allah kerana mengamalkan satu kebodohan. Kerana kita amalkan satu kejahilan, kita tinggalkan sunnah kekasih Allah. Tentang hari ni kita rasa bangga makan dengan sudu. Sehingga tuan-tuan malaikat Allah Subhanahu wa taala, sudu ni tak boleh bunyi, ada adab dia. Nak guna sudu ada adab dia.
Pinggan. Bila dah makan, sudu ni nak letak macam ni, nak letak terbalik, nak letak buka macam ni, nak letak X ke. Ada adab dia. Kita belajar adab makan orang Yahudi dan Nasrani, kita tinggalkan adab makan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita tak tahu macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk. Macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam makan suapan, macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam minum air dengan isteri dia. Kita tak tahu. Kalau kita tahu, kita tak amal. Kalau kita amal pun, kita rasa malu nak amal di luar. Sebab apa? Kita tak rasa bangga. Sebenarnya kita kena rasa bangga menjadi umat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kena rasa bangga, tuan-tuan. Allah Ta'ala tidak akan mencipta 7 petala langit, 7 petala bumi kalaulah bukan Allah Ta'ala ciptakan kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan kerana Rasulullah, Allah takkan cipta 7 langit, 7 bumi. Insan yang begitu hebat, kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam hari ini kita nak adaptasikan dalam kehidupan kita, macam mana punya bangganya kita, tuan-tuan. Ini insan yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, insan yang Allah Ta'ala tidak akan cipta kalaulah bukan kerana insan ni, 7 langit, 7 bumi. Kehidupan insan yang macam ni punya hebat, tuan-tuan. Hari ni kita dapat amal. Amirul Anbiya, amir kepada semua para nabi, ketua para nabi, ketua di dalam syurga. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam hari ni kita rasa ketinggalan zaman. Na'udzubillah. Tuan-tuan muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan yang sangat-sangat romantik kalau kita kaji kembali. Macam mana kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam akan baring di atas riba isteri dia. Nabi SAW akan baring atas riba isteri dia. Isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah, pernah mengikat rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sikatkan rambut. Hari ini berapa banyak kali, tuan-tuan, kita para isteri di luar sana, berapa banyak kali pernah sikatkan rambut suami, minyakkan rambut suami. Dan suami pula berapa banyak kali pernah sikatkan rambut isteri. Ini satu hal. Berapa banyak kali suami pernah sikatkan rambut isteri, pernah minyakkan kepala isteri. Guna minyak zaitun lah guna. Dapatlah amal sunnah. Nabi SAW guna minyak zaitun. Minyak zaitun unfiltered. Iklan pula minyak zaitun. Dapatlah khasiat. Masya Allah. Jadi minyakkan rambut isteri kita, isteri minyakkan rambut suami. Sambil-sambil itu kita masaj. Masa itulah kita dapat sembang. Sayang abang ni, sayang isteri saya ni. Kita dapat bermanja. Si kita minyakkan janggut suami kita. Apa dia? Sambil-sambil itu kita zikir. Ada zikir dia, kita mengikat rambut, kita sikat rambut suami kita. Ada zikir dia. Dan juga kita minyakkan rambut kepala suami kita, isteri kita. Ini khidmat pada pasangan kita. Kita urutkan mereka. Banyak ganjaran dia, tuan-tuan mulia Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kehidupan Rasulullah penuh dengan kebahagiaan. Kebahagiaan tersebut dalam rumah tangga itulah yang akan bawa kita kepada kesejahteraan dunia dan akhirat. Dunia pun selamat, akhirat pun selamat. Kat dunia, tuan-tuan, kita ni mana nak cari bahagia? Harta benda banyak, kasih sayang suami tak dapat. Harta benda banyak, kasih sayang isteri tak dapat. Apa kita nak buat? Banyak harta, penyakit lagi banyak dalam diri kita, sehingga makan pun tak boleh lalu. Tuan-tuan, kalau kita amalkan sunnah Rasulullah, makan suapan, minum 1 gelas, hormon yang dihadirkan dalam badan kita, Masya Allah, hormon-hormon kebahagiaan, hilang habis semua penyakit kita. Cabut habis dah penyakit kita semua. Kebahagiaan tersebut, walaupun jasadnya sakit, kebahagiaan yang terwujud dalam hati kita akan menghilangkan segala kesakitan jasad kita. Hari ini jasad sihat, hati sakit, lagi parah daripada sakit jasad. Walaupun jasad sakit, hati nak kena bahagia. Sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, macam mana kehidupan mereka? Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yang mana mengikat perut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isteri Nabi SAW begitu, bulan datang dan pergi, bulan datang dan pergi, bulan datang dan pergi, 3 kali bulan datang dan pergi. Tidak ada asa-asa di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kehidupan mereka bahagia. Sehingga sahabat-sahabat begitu pada orang-orang kafir, jadilah macam kami. Dan Nabi SAW begitu, khairul qurun, kurun yang terbaik, kurun bersama zaman saya bersama dengan sahabat-sahabat saya. Zaman Nabi SAW bersama sahabat dalam keadaan kelaparan, dalam keadaan kedahagaan, tapi kebahagiaan wujud dalam rumah tangga mereka. Kita cari kebahagiaan dengan amalkan agama, bukan bawa cara Yahudi dan Nasrani dalam kehidupan kita, sehingga
Bila cara Yahudi dan Nasrani wujud dalam kehidupan kita, na'udzubillah, bukan kebahagiaan yang akan wujud, malah kebahagiaan yang seolah-olah nampak macam kebahagiaan akan menjadi membawa kemurkaan Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan muliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, cari satu demi satu. Nabi SAW pernah bermandi junub bersama dengan isteri dia. Mandi junub bersama. Sehingga mereka berebut air. Sayyidatina Aisyah dengan Nabi SAW sehingga berebut air. Dia berkata, ya Rasulullah, jangan habiskan air. Berebut air tuan-tuan nak mandi junub. Satu bagusnya, tandas ni diasingkan daripada kamar mandi. Tempat mandi ni, kalau dapat, asingkan dengan tandas. Memang bagus, Masya Allah. Mandi junub bersama. Sabunkan pasangan kita. Tuan-tuan, kita rasa macam, malu saya dengar. Tuan-tuan muliakan Allah SWT, Nabi SAW cerita perkara-perkara ni. Macam mana dapat tahu? Nabi SAW cerita dengan sahabat-sahabat supaya menjadi contoh tauladan. Kehidupan Nabi SAW jadi contoh tauladan dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat mengikuti jejak langkah. Kita tak pandai hidup. Siapa kata kita pandai hidup? Ada PhD, pandai hidup? Tuan-tuan, kita tak pandai hidup. Melainkan kehidupan Rasulullah lah satu kehidupan yang kita kena mencontohi. Kalau kita tak ikut kehidupan Rasulullah, kehidupan siapa lagi kita nak ikut? Nak ikut Yahudi dan Nasrani. Na'udzubillah. Jadi dalam alam rumah tangga, kebahagiaan sebenar bila mana kita mengikuti kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saling hormat menghormati, saling memaafkan, jangan membuka keaiban pasangan kita. Jangan membuka keaiban pasangan kita. Hari ini depan mata kita menghormati, belakang mata kita tak hormat. Tak boleh. Suami kita hidup, kita kena hormat suami kita. Bila ketiadaan suami kita, walaupun daripada rumah maupun daripada dunia, ketiadaan suami kita, tetap kita mengikuti nasihat suami kita. Itu tanda yang kita hormat pada suami kita. Hari ini bila suami hidup, kita ikut keinginan suami kita, nasihat suami kita. Bila suami kita tak ada, kita tak ikut. Itu tandanya bukan kita hormat. Hormat ni maksudnya tuan-tuan, di hadapan kita hormat, di belakang lebih lagi kita hormat. Dan kita doakan pasangan kita. Doakan ni satu benda yang sangat-sangat mahal. Doakan pasangan kita. Dan doa jangan kita lupa. Sebut nama pasangan kita. Dan juga tip yang seterusnya. Tip yang seterusnya, kita ni tips ni mahal sikit. Tip yang seterusnya, kita tulis surat untuk pasangan kita. Yang pernah tulis surat untuk pasangan, dia akan rasa nikmat tulis surat untuk pasangan dia. Tulis surat. Surat ni pun sunnah. Nabi SAW tulis surat dakwah kepada raja-raja. Jadi tulis surat tu sendiri satu sunnah. Bukan WhatsApp. Jangan WhatsApp. Sayang abang. Sayang. Tak apa, tak kisah, tak ada masalah. Cuma surat ni tuan-tuan. Setiap tulisan yang ditulis dengan pena, setiap dakwat yang mengukir tulisan kita akan membentuk kasih sayang yang akan menunjukkan kepada isteri kita, suami kita. Akan menzahirkan kasih sayang setiap tulisan tersebut. Bila kita cakap depan isteri, depan suami, mungkin mereka dengar tak dengar, mungkin masuk kalbu ataupun tak masuk dalam hati dia. Tapi bila kita tulis coretan dalam surat, maka dia baca, dia nampak. Tak baca, tak nampak ah. Tak nampak, tak baca ah. Nak baca, tengok balik. Maksudnya dia akan sentiasa fokus pada setiap huruf, setiap tulisan yang akan menggambarkan jiwa kita. Apa nak tulis dalam surat ni? Yang pertama, nak tulis surat kena belajar. Yang pertama, tulis kebesaran Allah. Mula dengan bismillah, selawat atas Rasulullah, membesarkan Allah. Allah yang berkuasa. Selain dari Allah, semua makhluk langsung tak ada kuasa untuk memberikan segala sebarang kebaikan ataupun keburukan. Allah yang cipta langit dan bumi dicipta oleh Allah. Allah yang maha mencipta, Allah yang maha pemelihara, Allah yang memberi rezeki kepada setiap ciptaan dia. Abang dicipta oleh Allah, sayang dicipta oleh Allah, anak-anak dicipta oleh Allah, kita sama-sama dicipta oleh Allah, kasih sayang dalam diri kita pun dicipta oleh Allah. Siapa? Oh, Masya Allah. Oh, rupanya guru saya pun kat situ juga. Masya Allah. Guru saya Coach Akmal, Masya Allah. Banyak dapat belajar dengan beliau. Tak rugi tuan-tuan. Ladang alam warisan, Masya Allah. Satu tempat yang saya tak boleh nak lupa.
dapat wujudkan kasih sayang dekat situ. Sebelum kita buat live ni pun Masya Allah, baru sebentar tadi saya bersama dengan Coach Akmal dengan follower Coach Akmal Masya Allah dalam satu bimbingan sungguh luar biasa Masya Allah bersama dengan Coach Akmal. Guru kita macam mana kasih sayang Masya Allah, kita kasih kepada guru kita. Jadi saya pun jadi segan bila guru ada kat situ, saya pun jadi segan. Tak kisah siapa tuan-tuan, jadi kita kena sentiasa menghormati. Jadi Masya Allah. Jadi tuan-tuan, kita sambung tadi, tulis surat. Tulis surat pada pasangan kita, membesarkan Allah, selawat atas Rasulullah, dan sampaikan cinta kita kepada pasangan kita. Cinta kita pada pasangan kita. Masa zaman dulu muda-muda kita tulis surat cinta. Hari ini cubalah tuan-tuan, tulis surat cinta. Hati jadi sampai keras, sampai tahap nak mengukir ayat pun tak gerti dah. Keras sangat hati, nak mengukir ayat jauh sekali. Dulu masa zaman muda-muda dulu, oh Masya Allah, ayat macam-macam ayat dapat buat. Tapi bila dah umur 40-an, 50-an ni, rasa susah pula. Hati ni kena lembut. Sebab tuan-tuan, bila kita nak minta doa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, doa dengan kasih sayang. Minta doa dengan Allah dalam keadaan penuh kasih sayang. Rendahkan diri kita, tinggikan Allah, hinakan diri kita, sampaikan hajat kita, baru hajat kita akan diterima. Sama juga dalam isteri kita, kita tulis surat pasangan kita, kita rendahkan diri kita. Banyak abang buat salah pada sayang, maafkan abang, maafkan abang sekian-sekian, maafkan abang sekian-sekian, maafkan sayang sekian-sekian, maafkan sayang sekian-sekian. Sayang ni antara wanita yang sangat baik Allah hantar dalam kehidupan saya. Tidak ada wanita yang lebih baik daripada yang Allah hantar dalam kehidupan saya, seperti yang Allah hantar sayang dalam kehidupan saya. Sayang seumpama bidadari yang Allah utus pada kehidupan saya. Cerita tuan-tuan, cerita. Dan barulah kita dakwah pada isteri kita. Macam mana kita nak dakwah ni? Ayat dakwah datang hujung sekali. Macam mana? Sayang, abang berkeinginan nak memimpin tangan masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala sama-sama. Untuk memasuki syurga Allah, sama-samalah sayang dapat membantu abang sama-sama dalam mendukung agama Allah Subhanahu Wa Taala, membina agama Allah. Bila abang leka, sayang ingatkan pada abang. Dan abang sayang bila leka, abang cuba usaha untuk mengingatkan. Dan kita sama-sama dapat mewujudkan suasana harmoni dalam rumah tangga kita, untuk kita nak bawa pada agama Allah. Bagaimana hari ini kita bersama, kita nak bersama dalam syurga Allah. Untuk masuk dalam syurga Allah tidak lain tidak bukan melainkan kita mengamalkan kehidupan yang paling sayang sekali, kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita, satu demi satu. Kita jauh daripada kehidupan Rasulullah. Jadi bagi tahu pada isteri kita dalam surat tersebut, isteri bagi tahu pada suami. Setelah semua selesai barulah dakwah. Tapi dalam dakwah tersebut jangan kasar. Abang jarang sayang nampak abang bangun solat subuh. Jangan. Sayang susah payah bangun tahajud, tapi saya tengok abang berdengkur lagi waktu tahajud. Sayang dah cuba membangunkan abang tapi masih tak payah cerita benda tu. Cerita dakwah dalam keadaan yang baik. Cerita dakwah dalam keadaan yang baik, sehingga kita dapat ambil hati pasangan kita. Dan surat tersebut kita sampaikan pada pasangan kita dalam keadaan yang baik, Masya Allah. Dalam keadaan baik sehingga sampai tangan pasangan kita. Kalau dapat foto state dululah. Kalau saya foto state dulu. Bukan apa tuan-tuan, syaitan punya kerja. Syaitan ni, Allah. Syaitan ni, dia akan usahakan surat tu rosak. Kena air lah, jadi anak ambil lah, jadi hilang lah. Dah baik-baik kita hantar surat, kita pula marah pada isteri kita. Awak ni tak jaga surat saya hantar ke awak ni. Awak dah baca ke belum? Marah pula, syaitan punya kerja. Foto state dulu tuan-tuan. Susah payah kadang dah tak foto state pula. Foto state dulu dan kita sampaikan. Ini tips yang untuk tulis surat. Jadi begini tuan-tuan, kita boleh susun banyak lagi untuk kita mengaturkan segala kebaikan dalam kehidupan kita dengan bawa agama. Bila tuan-tuan suami isteri dalam keadaan bahagia, rumah tangga kita bahagia, maka kebahagiaan tersebut akan memancarkan satu sinaran sehingga kebaikan akan wujud pada kita, keluarga kita, jiran tangga kita. Hari ini kebahagiaan yang rosak dalam kehidupan kita, kemurkaan Allah Ta'ala datang dalam kehidupan kita, sehingga kemurkaan yang Allah Ta'ala hadirkan dalam rumah tangga kita memberikan kesan pada jiran tangga kita. Dan dalam rumah tangga ni tuan-tuan, nak bawa rahmat Allah Ta'ala macam mana? Buat taklim di rumah. Buat taklim di rumah, panggil anak-anak buat taklim. Dan juga dalam rumah, hidupkan amalan dalam rumah. Rumah-rumah sahabat-sahabat ni hidup 24 jam.
Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Bilal dia akan bahagikan kehidupan dia dalam malam ni, akan bagi pada 3 bahagian. Satu bahagian untuk diri dia, satu bahagian untuk isteri dia, satu bahagian untuk hamba dia. Mereka akan bahagikan malam kepada 3 bahagian. Sebahagian dia akan bangunkan isteri dia untuk bangun. Sebahagian lagi mereka akan bangunkan hamba mereka untuk bangun. Malam ni kita tidur pukul apa? Cakaplah pukul 11, pukul 10 lebih kita tidur. Kita bangun balik pukul 12. Ataupun kalau kita nak malam ni masya-Allah kita nak dalam keadaan yang 24 jam hidup. Tak apa, masya-Allah kita bahagikan macam mana kita nak bagi. Seorang ambil 2 jam setengah. Anak ramai masya-Allah, seorang bagilah sikit-sikit. Latih anak-anak. Anak-anak saya yang kecil ni, dia jadi bangun tidur pula nanti gang. Apa kita nak buat? Senang. Macam mana kita nak latih anak-anak kita? Bagi tu. Okey, anak berapa orang ni? Anak ada 4 orang. Okey, 2 sayang ambil, 2 abang ambil. Jadi sayang tanggungjawab atas Muhammad dan Ahmad. Abang tanggungjawab atas Maryam dan Mustafa. Jadi kita bahagikan. Bila kita bangun, kita bangunkan pasangan kita. Pasangan suami bersama dengan Mustafa dan Maryam. Bangunkan. Maryam bangun, Mustafa bangun, bangunkan dia. Latih dia. Dengan tu dia nak buat apa? Tak apalah, tidurlah tempat kita solat. Tempat kita jaga amal malam tu dia tidurlah kat situ. Tak apa, tak ada masalah. Tapi dia dibiasakan waktu tersebut. Isteri kita akan bangunkan Muhammad dengan Ahmad. Bangun, mereka akan solat sama-sama. Mereka akan zikir sama-sama. Mereka akan buat ta'lim, mereka akan buat dakwah, mereka akan buat masya-Allah amalan. Ini kita nak hidupkan malam dengan keadaan kita latih. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu, suami ataupun isteri yang bangun dan dia membangunkan suami mereka atau pasangan dia dengan merenjiskan rahmat Allah Ta'ala. Moga Allah rahmati mereka, merenjiskan air kepada pasangan dia untuk bangunkan mereka. Merenjiskan air. Jadi dalam keadaan baik lah. Jangan kita dalam keadaan yang tak baik, jadi kena lempang jadi yang. Dalam keadaan baik kita renjiskan. Tapi janganlah renjis dulu. Kalau susah sangat lah kita buat macam tu perlahan-lahan. Air wuduk kita tu lah. Jangan ambil air kita najiskan air wuduk kita tu. Masya Allah. Tapi bangunkan dulu sebelum tu. Bangunkan abang, bangun bang. Bangunkan dalam keadaan baik. Lepas tu barulah kita gunakan air dan sebagainya. Tapi untuk perkara ni kita kena tidur awal. Tidur lewat tak jadi. Walaupun tidur lewat, kita kena yakin yang bangunkan saya adalah Allah. Niat letak pada Allah, Allah akan bangunkan. Dan Allah akan bangunkan kita. Cuma kita bangun tak bangun lah. Tuan-tuan azam lah insyaAllah 2.30. 2.30 nak bangun, insyaAllah Allah akan bangunkan tanpa alam. Tak payah nak pasang-pasang alam. Allah akan bangunkan. Cuma kita ada kekuatan nak bangun tak nak dia. Allah nak tengok. Allah bangunkan kita sebenarnya. Itu tanda Allah sayang. Tips untuk mudah bangun tahajud. Sebelum tidur, kita istighfar banyak-banyak. Istighfar banyak-banyak. Selawat atas Rasulullah. Sebelum tidur. Jaga adat tidur dan istighfar banyak-banyak. Kadang-kadang kita tak dapat nak bangun tahajud. Tahajud ni tuan-tuan, amalan orang-orang baik, amalan orang-orang soleh. Jadi, bila kita tak dapat bangun tahajud, kerana apa? Mungkin ada dosa kita yang menyebabkan Allah jauhkan kita daripada menjadi kekasih Allah pada malam hari. Nak jadi kekasih Allah, bermunajat dengan Allah, berdua-duaan bersama dengan Allah Ta'ala, maka kita nak jadi kekasih Allah, maka kita kena dapat kesukaan Allah. Allah suka dengan kita, Allah akan bangunkan kita. Kalau kita punya dosa macam mana? Kita istighfar banyak-banyak. Ya Allah, ampunkan saya Allah. Kasihanilah saya ya Allah. Bangunkan saya ketika mana waktu kekasih Engkau ya Allah bangun. Bagilah saya kekuatan untuk bangkit. Ya Allah, bagilah kekuatan pada jasad saya. Saya lemah, saya rindu ya Allah. Janganlah binasakan saya dalam keadaan kelekaan, kelemahan, kejahilan pada diri saya. Ada orang kaya raya pun tak bahagia. Minta doa dengan Allah, bahagia. Minta doa dengan Allah. Dan malam kita bangun, kita sebut nama pasangan kita, doa. Jadi tentang milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sampailah 11.30 lah, masya-Allah. Ya? Nak join Telegram. Telegram Kembara Afiat. Tuan-tuan boleh tekan link insya-Allah. Nanti staff insya-Allah akan bagi link, tuan-tuan boleh tekan link insya-Allah. Jadi tuan-tuan milik Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak lagi sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kehidupan sahabat untuk kita meneladani. Dalam kehidupan Rasulullah banyak lagi tuan-tuan kita meneladani untuk kita bawa kebahagiaan dalam rumah tangga. Kebahagiaan dalam rumah tangga ni kebahagiaan sangat-sangat penting. Kita mengejar dunia sehingga kita lupa kebahagiaan rumah tangga. Kebahagiaan yang hilang tidak akan bawa rahmat, tidak akan bawa keberkatan dalam rumah tangga. Walaupun kita kaya raya, keberkatan tak ada. Sebab apa? Rumah tak bahagia. Jadi insya-Allah moga-moga kita bertemu pada
sesi akan datang. Dan kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah. Subhanallah bihamdi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.